Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan sikang. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan sikang adalah salah satu ikan air tawar asli di Malaysia. Namun, popularitinya mungkin agak kurang di kalangan masyarakat. Ia lebih popular di kalangan pemancing kerana cabaran yang diberikannya apabila memakan umpan atau gewang. Ramai yang memanggilnya sebagai Malaya trot atau Burmese trot kerana ia kelihatan seperti ikan trot. Benar atau tidak sikang adalah spesies ikan trot? Siti akan kongsikan dengan korang dalam video ini. Sebelum itu, kita ketahui dulu klasifikasi ikan sikang. Ikan sikang berada di dalam keluarga Cyprinidae, iaitu keluarga ikan air tawar terbanyak di dunia. Salah satu jenis yang ada di dalam keluarga ini ialah rayamas. Ada 17 spesies di bawah jenis ini di dalam dunia, hampir kesemuanya wujud di benua Afrika. Hanya ada 2 spesies saja yang wujud di benua Asia. Yang pertama ialah rayamas bola, yang wujud di Asia Selatan, antaranya di negara India dan Bangladesh. Dan yang kedua ialah rayamas guttatus, yang wujud di Asia Tenggara, antaranya negara Myanmar, Thailand, Malaysia, dan ada juga rekod di Sumatera, Indonesia. Oleh itu, hanya ada satu spesies saja di Malaysia iaitu rayamas guttatus atau dikenali sebagai sikang. Tapi ia juga popular dipanggil sebagai Malaya trot atau Burmese trot. Benar atau tidak sikang adalah sejenis trot? Kita lihat dulu klasifikasi antara sikang dan trot. Seperti yang Siti sudah tunjukkan tadi, ikan sikang berada di dalam keluarga Cyprinidae iaitu keluarga yang sama dengan ikan kelah, lampang, temoleh dan pelbagai lagi. Jenis sikang iaitu rayamas pula terletak di dalam subkeluarga Danioninae. Subkeluarga ini mewakili kumpulan ikan cyprinid yang berbadan panjang seperti ikan seluang. Oleh itu, ikan sikang adalah golongan ikan cyprinid. Ia tak tergolong sebagai ikan trot. Manakala, ikan trot pula berasal dari keluarga Salmonidae yang berasal dari keturunan Salmoniformes. Keluarga ini juga adalah keluarga ikan salmon, oleh itu ikan trot dan salmon adalah keluarga yang sama. Antara jenis yang mewakili ikan trot ialah Salmo, Salvelinus dan Orcorhynchus. Kesemua spesies dari ketiga-tiga jenis ini tak wujud secara asli di Asia Tenggara, apatah lagi di Malaysia. Jadi, ikan sikang langsung tiada kaitan dengan ikan trot kerana kedua-duanya berasal dari keturunan dan keluarga yang berlainan. Sebenarnya, ikan sikang digelar sebagai Malaya trot hanya kerana bentuknya yang mirip seperti ikan trot. Tapi kalau dilihat lebih terperinci, sebenarnya banyak beza antara sikang dan trot. Antaranya ialah bentuk sirip dan ekor. Bentuk ekor ikan trot lebih lebar berbanding ekor ikan sikang. Dan ikan trot memiliki sirip adipos yang tiada pada ikan sikang. Lagi satu, jangan korang ingat sikang ni ikan parang sungai atau ikan nyunyua tau. Kedua-dua itu adalah spesies berlainan. Penampilan ikan sikang mudah dikenali. Bentuk badannya panjang dan sisi badannya memiliki bintik-bintik hitam yang tebal dan tak teratur. Sirip dan ekornya pula kebiasaannya berwarna sedikit merah kekuningan. Ia boleh membesar sehingga 11 ke 12 inci. Dietnya bersifat karnivor, antara makanan utamanya ialah serangga dan anak ikan. Dari segi tingkah lakunya, ikan sikang boleh dikatakan agak agresif, terutamanya sewaktu ia sedang memburu mangsanya. Namun populasi sikang sebenarnya semakin menurun sekarang akibat kerosakan habitat. Ikan sikang biasanya mendiami kawasan hulu sungai yang berbatu dan berarus, namun ada juga ditemui di sungai-sungai utama. Pada peringkat muda ia akan tinggal di kawasan yang berarus perlahan sedikit dan di kawasan dasar yang lebih berpasir atau berlumpur,
apabila ia meningkat dewasa ia akan banyak bergerak di kawasan berjeram dan berarus laju. Ikan sikang bukanlah wujud di semua negeri di Malaysia, taburan aslinya hanya di beberapa negeri saja. Antaranya ialah negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, dan juga negeri Sembilan. Selain itu, suatu masa dulu pernah juga ditemui di hulu negeri Perak dan juga di bahagian timur negeri Kedah. Namun tiada rekod rasmi bagi kedua-dua negeri tersebut. Tapi, sekarang ikan sikang mula ditemui di beberapa sungai di Johor dan juga beberapa sungai di Perak. Sungai-sungai tersebut sebenarnya bukan taburan asli ikan sikang. Ada segelintir pemancing telah melepaskan ikan sikang di sungai-sungai tersebut supaya mereka tak perlu pergi ke timur semenanjung untuk memancing sikang. Walaupun sikang adalah spesies tempatan, sebenarnya perbuatan ini adalah salah. Walaupun ekosistemnya sama tapi spesies asal yang ada di sesuatu kawasan itu sudah melalui proses adaptasi dan biodiversiti di situ sudah stabil sejak ribuan tahun dulu yang turut mengimbangkan rantaian makanan antara mangsa dan pemangsa secara semula jadi. Sudah pasti jika muncul spesies yang tak wujud di sesuatu kawasan itu akan mengganggu rantaian makanan di situ, sama ada kecil atau besar kesannya. Cuma dari sudut positif, kita dapat membiarkan semula spesies tempatan di kawasan lain dalam negara yang sama. Namun dari segi rantaian makanan, pasti akan ada spesies mangsa tertentu yang minoriti dan masih terselamat di situ akan mula terancam kesan dari ketidakstabilan ini. Kesan ini akan jadi berganda apabila berlaku penangkapan yang tak terkawal dan ada kerosakan sungai akibat pembalakan atau pencemaran. Dari pandangan Siti sendiri, boleh dilepaskan kalau atas faktor kekurangan ikan di sungai tersebut tapi perlu bina semula biodiversiti yang seimbang dan perbaiki semula ekosistem. Maksudnya bukan hanya melepaskan sikang, tapi perlu juga melepaskan spesies tempatan lain yang sesuai dan mampu melengkapi rantaian makanan di situ. Tapi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibuat. Kerana benda ini akan terpalit kepada kelestarian spesies asal dan ekosistem di sesuatu kawasan, ia perlu dikaji untuk kesan jangka masa panjang. Siti akan kongsikan lebih lanjut tentang ini di video lain tau. Nanti mengantuk pula korang dengar Siti membebel tentang benda ni. Cuma Siti ingin berpesan, jangan ulangi lagi kesilapan seperti melepaskan toman di empangan gubir. Selain akibat penangkapan yang tak terkawal, pelepasan toman di situ juga salah satu punca yang menyebabkan ikan kelisa nami semakin pupus. Kita berbalik semula tentang ikan sikang. Kebiasaannya, pemancing akan menggunakan teknik casting atau fly fishing untuk memancing sikang. Kerana sikang boleh dipujuk dengan menggunakan dua teknik ini di atas faktor sifat memburunya. Boleh juga menggunakan teknik bottom dan menggunakan umpan seperti cengkerik atau anak ikan, tapi agak lambat untuk menarik minatnya. Kebiasaannya orang akan melepaskan semula ikan ini kerana dikatakan isinya kurang lazat dan berasa tawar. Tapi jika ingin membelanya, perlu sediakan tank bersaiz 3 kaki kerana ia memerlukan ruang yang luas. Selain itu, ia memerlukan sumber oksigen yang cukup dan air yang bersih. Oleh itu, perlulah menggunakan pam dan filter. Dekorasi seperti batu-batuan di dasar juga boleh menggalakkan ikan sikang untuk jadi lebih aktif. Kadar pH yang bersesuaian ialah antara 7 hingga 8. Makanan jenis pellet boleh diberikan, namun akan mengambil masa untuk mengajarnya. Tapi awas, jangan campurkan dengan ikan bersaiz kecil kecuali korang memang nak bagi ikan sikang makan anak ikan. Itu sajalah yang Siti dapat kongsikan tentang ikan sikang. Harap apa yang Siti kongsikan ini bermanfaat. Siti ada sedikit pantun. Pak Jamil membeli Pro 2 arus, dibeli menggunakan duit loteri, berenang di celah batu melawan arus, itulah sikang namanya diberi. Oh ya, kalau korang teringin nak cari set joran untuk casting atau fly fishing, Siti ada sediakan link di description dan juga komen. Tapi korang jangan main loteri pula sebab nak beli set joran tu tau. Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.